Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia fasal yang pertama, antara dosa besar yang menjadi ke perempuan menderhakai suaminya. Derhaka ini hukum dia dosa besar. Dosa besar. Tahu mana dosa besar? Kerana dalam hadis sebut kata siapa dia buat benda ni dapat balasan dia. Ulama membahagi ke dosa, kita nak tahu mana dosa ni dosa kecil ataupun dosa besar. Kalau dosa besar ni ada ancaman khas bagi dia, maka derhaka kepada suami itu adalah dosa besar. Kerana ada ancaman kepada orang yang melakukan dia. Nah, hadis-hadis menyatakan balasan kepada isteri-isteri yang lawan kata suami kau menderhakai suami. Itu antara tanda dosa besar. Ada kata maksud dosa besar adalah dosa yang dikenakan hukum hudud, maka dosa itu dosa besar. Kalau benda tak kena hukum hudud, maka dosa itu dosa kecil. Ada kata dok, kadang-kadang dosa tu boleh jadi besar, kadang-kadang boleh jadi kecil. Contohnya mengumpat kepada alim ulama, orang alim kau gapo dia, maka dosa besar. Kalau ngumpat kepada orang biasa, jadi dosa kecil. Maka dosa besar, dosa kecil ni banyak ulama mentakrifkan dosa besar. Antaranya Al-Imam Az-Zahabi ada tulis satu kitab nama Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan Nabi pernah sebut mengenai dosa besar 8 benda, 9 benda yang menjadi dosa besar. Jadi ulama khilaf dari sudut dosa tu besar ke kecil. Tetapi bagi ahli sufi, semua kesilapan kita dengan Allah Ta'ala, semua itu dosa besar. Kerana kita bersalah dengan Allah. Kalau bersalah dengan orang lain, mungkin dosa tu kecil. Tetapi kalau bersalah dengan Allah, itu dosa besar. Dia kata antara dosa besar yang menjadi ke perempuan menderhakai suami, dosa menyebabkan dipanggil derhaka. Ketahuilah bahawa beberapa ulama telah memfatwakan pada perempuan yang menderhakai suaminya seperti berikut. Ulama kata orang yang buat benda lagu ni hukum dia menderhakai suami. Antara dosa besar yang menjadikan ia menderhakai suami dia, dosa-dosa yang menyebabkan perempuan itu dipanggil perempuan yang derhaka. Pertama, menegah suami dia, menghalang
Tidak reda, tidak suka, enggan daripada mengambil kesukaan. Dia halal suami dia daripada ambil kesukaan pada tubuh dia. Maka derhaka. Dosa besar. Bukan dosa besar, bahkan Nabi sebut mana-mana isteri yang halal daripada suami dia berseronok dengan tubuh dia, maka hukum dia malaikat akan laknat dia sehinggalah suami itu redha kepada dia. Selagi mana suami dia tidak redha, selagi itulah malaikat doa laknat kepada isteri yang tidak beri enggan menyerahkan tubuh dia untuk suami dia mengambil kesukaan. Kerana apa? Kerana suami ketika mula-mula akad nikah dengan ayah dia dulu, apabila ayah dia menyerahkan anak perempuan dia kepada suami, maka suami bayar mas kahwin. Suami bayar mas kahwin. Maka bayar mas kahwin tu untuk balasan apa? Balasan dia adalah wajib bagi isteri menyerahkan tubuh dia. Maka suami bayar dengan mas kahwin. Sebab itulah wajib bagi isteri apabila suami kata awak, contohnya lah, awak pecah kain, wajib isteri kena pecah kain. Tapi kalau isteri kata kepada suami, abang, pecah kain sekali, abang kata tak zee. Mampu malah. Tak apa. Dan tidak berdosa. Kerana apa? Kerana suami yang bayar, isteri yang servisnya. Bahagian servis dia nya isteri dia. Maka kalau dia tegah suami dia daripada berseronok dengan tubuh dia, maka haram berdosa. Kerana matlamat perkahwinan adalah nak menyalurkan nafsu yang Allah Ta'ala beri kepada lelaki ataupun perempuan, kena pada matlamat dia. Maka kalau nikah isteri tak bui, tujuan apa dia menikah dengan demo? Hamba bayar mas kahwin kerana awak janji akan taat dan serah diri awak kepada saya. Tiba-tiba tak serah, mas kahwin ambil dah. Hukum dia berdosa besar. Hukum dia malaikat laknat perempuan yang menikah tetapi tak serah tubuh dia kepada suami dia. Sama ada diwati atau lainnya, ataupun minta isteri suami tu minta nak setubuh, tak sih apa malah tak ada muklah berapa dia tak boleh. Bahkan Nabi pun sebut dalam hadis berkali-kali belakang ni ada sebut, katanya Nabi, seorang perempuan mestilah sanggup apa dia melayan suami dia sekalipun di atas belakang unta. Katanya tok laki dia kata, sini pun jadi. Atas belakang unta, dok tengah naik unta. Kalau kita dok tengah naik kereta, dah lagi. Katanya tok laki sini tak boleh bes gas dak. Kena ikut perintah. Ni kalau nak jadi isteri yang solehah. Kuat nafsunya. Dak, suami dengan isteri ni tidak ada aurat dah. Memang nafsu dia kena salur kepada isteri. Kau nak salur kepada perempuan lain, kau nak salur kepada jalan lain, tak, salur tu lah. Maka benda-benda lagu ni memang sesuai dah. Nak wati ataupun lainnya, tak setubuh, nak peluk saja ke boleh. Kedai kopi tak boleh lah, tengok dia tu email nyanyo lah. Jangan buat benda-benda ni depan orang ramai dah, haram hukum dia. Jangan buat sekalipun isteri kita halal, tetapi jangan buat perbuatan ni di hadapan orang ramai. Nyanyolah ke orang, ketat tu email tengok. Setiap perbuatan yang menyebabkan orang naik nafsu, mikir benda-benda karut, maka kalau kita buat sekalipun dengan isteri, haram hukum je. Sama ada diwati atau lainnya, nak peluk saja ke, seperti ia menegur suaminya daripada menjamuh dan menyentuh pada mana-mana tempat daripada badan dia. Setuh. Tak boleh setuh. Acu abai nak setuh. Jangan. Lari semacam apa cikgu? Tak kat ambak tok laki dia. Pakai leloh ngake tu ya. Ada seorang tu katanya anak tino dia kata, "Mak,
Saya ni nak tubik dengan gapo dia? Teman lelaki saya. Mak ada nak pesan gapo dia ke tak? Katanya mak dia hamba nak pesan solah, mungkin tubik dengan jatan ni bahaya juga jatan ni. Kalau tangan dia nak pegang mu kata jangan, stop. Mu ayat gitu. Lepas tu kalau dia nak pegang lagi mu kata no. Gitu ya mak nak pesan. Jangan dia pegang mu kata gitu. Maka gilah dia. Gi tu. Maka gawe dia pun nak pegang tangan dia. Dia kata no. Lepas tu nak pegang sekali-kali. Stop. No stop. No stop. No stop. No jadi no stop jadi pula. Nah. Kita orang-orang kampung. Jadi tak boleh. Suami kita nak pegang tangan kita, nak pegang gapo dia hok di tubuh kita, maka kita kena rela. Jangan awak tak gelisah. Kecuali ada uzur nah. Kecuali ada sebab, ada uzur, maka dimaafkan oleh syarak. Dan isteri suami pun tak boleh juga. Kalau hok tengah uzur ke gapo dia ataupun isteri tu sakit ke, maka jangan dok minta pelik-pelik lah. Isteri tengah uzur pun nak juga tak boleh Maka kalau tidak ada sebagai uzur, wajib dia menyerahkan tubuh dia untuk disentuh ataupun disetubuh. Tu bagi perempuan. Kalau dia tanpa sebab gapo-gapo dia tidak rela suami dia menyentuh dia, maka hukum dia berdosa. Bukan kata sekadar berdosa, bahkan gugur nafkah dia. Dipanggil nusyuz. Apa maksud nusyuz? Perbuatan dosa seorang isteri kepada suami bukan sekadar dosa menyebabkan gugur nafkah. Ada perbuatan ni berdosa saja, tapi gugur nafkah tidak. Masih tetap suami kena beri nafkah kepada dia. Tetapi ada perbuatan dahlah berdosa dan gugur nafkah. Apa maksud gugur nafkah? Makan dan minum pada hari itu tak wajib suami beri. Lapar dia ikut dia, pandai-pandai cari. Esok kalau dia minta maaf pula, okey barulah esok baru boleh makan. Pakaian dan tempat tinggal, pakaian tahun ni, musim ni tak ada pakaian sebab demo deraka dah sekali. Masalah suami nak beli tu suku pasar, tapi tak ada hak dah isteri nak minta sebab dia pernah berderhaka kepada suami. Kedua, ia keluar daripada rumah tanpa keizinan suami dia. Keluar daripada rumah tanpa keizinan suami. Suami duduk rumah, tiba-tiba dia keluar daripada rumah. Ataupun suami tak ada rumah, dia tubik pergi maidin, dia tubik pergi derak, dia tubik pergi mana, tak minta izin suami, maka berdosa keluar daripada rumah. Dan tidak dapat izin daripada suami, lebih-lebih lagi ketika suami berada di rumah. Tubik nak pergi derak kau tu, derak kau ni, maka kalau suami kata awak tak usah tubik, jangan dok tekellah suami. Abang tak wi saya tubik gini. Tak ada hak suami itu menahan isteri daripada keluar rumah. Masalah nak pujuk lagi suami tak apa, tetapi ada hak suami menghalang isteri daripada keluar daripada rumah. Kerana matlamat isteri duduk dalam rumah. Apa faedah kata dia hidup derak kau neraka. Maka Islam menetapkan tugas isteri kena duduk di rumah. Suami ada, suami tak ada, suku pasar. Sama ada suami itu hadir ataupun ghaib. Sama ada suami itu berada di rumah ataupun tak ada rumah. Misalnya suami dia kerja luar, maka dia kata suami hamba tak ada pun rumah pun. Hamba nak tubik kata-kata boleh. Jangan wajib kena minta izin. Kerana apa? Kerana awak ni sekarang isteri orang. Segala maruah awak gapo dia di bawah tanggungjawab suami. Maka kena jaga maruah suami. Kalau isteri keluar daripada rumah, kadang suami tak ada di rumah, maka orang tengok, bini dia tubik. Suami dia tak cara kok. Maka maruah suami berada di perangai dan kelakuan isteri. Maka kena jaga. Sekalipun tutup aurat kau gapo dia apa semua, maka tak boleh keluar kecuali suami izin. Patu izin lagu mana? Tengok pula izin ni ada dua, izin am dan izin khas.
Izin am ni benda hak umum. Misalnya, kita minta izin dengan suami kita, kata nak pergi ambil anak sekolah pukul 1 pagi. 1 pagi pula. Pukul 1 tengah hari. Maka pergi ambil anak sekolah, kena minta tiap-tiap hari. Tak, kita minta sekali, kita royak dah tiap-tiap hari. Abang, moga pukul 1 tu saya kena keluar sebab nak ambil anak sekolah. Maka cukup sekali saja minta izin. Izin khas pula benda yang jarang-jarang berlaku. Misalnya kita nak pergi Maidin, kita nak pergi jumpa orang, kita nak pergi ziarah orang, maka hak tu kena minta izin khas. Setiap kali nak keluar kena minta izin. Minta izin. Kecuali kita suka isteri suami kita tu akan izin kepada kita, kalau kita minta izin pun dia akan izin, maka hak tu tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidak tahu suami hamba suka kodok hamba tubik ni, suami hamba reda kodok maka lagu tu kena minta izin, wajib hukum dia. Atau keluar kepada majlis zikir, tak boleh juga. Hamba ni pengikut tarikah, maka apabila tarikah hamba nak pergi berzikir lah, kena minta izin suami. Kalau suami kata bola duk berzikir dan mau jadi wali dah, bola duk berzikirnya, nak pergi juga tak boleh hukum dia. Kalau dia pergi hukum dia haram. Kerana apa? Kerana zikir ni sunat, tetapi taat kepada suami itu wajib. Tetapi biasa benda hak wajib ni benda payah dibuat oleh perempuan. Benda hak sunat-sunat ni aktiviti luar rajin benar dia. Jadi ketua muslimat lah, jadi ketua pemudi lah, jadi begoni lah, aktif di luar tapi dalam rumah malah. Kecek dengan suami pun sambil-sambil lagu tu ya. Kecek dengan orang Masya Allah, ramahnya lah. Tapi dengan suami kecek kasar. Malah basuh pinggan, malah buat aktiviti dalam rumah, aktiviti luar rumah, aktifnya lah. Bertukar. Hijau hak wajib dia tinggal, hak sunat dia terkait pula. Lainlah kalau rumah dia tu beres belakang dah, dia pun nak buat aktiviti di luar dan suami dia rela, tak apa, tak ada masalah. Ataupun dalam rumah kubah hanya, tapi suami dia kata tak apa, saya minat kubah. Kubah lagi kubah, ambil sapuh buh dalam rumah pula. Saya minat sungguh. Awak gilah duduk luar, duduklah buat aktiviti gapo-gapo. Tak apa, suami dia minat. Engkau suami dia beranak dalam sapuh misalnya contohnya. Atau kepada majlis mempelajari ilmu yang bukan fardu ain. Bukan ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu ain, tak ada hak suami nak halal kerana ada hak lebih besar daripada hak suami, iaitu hak Allah Ta'ala. Maka wajib atas setiap orang Islam memenuhi, buat apa yang Tuhan suruh. Ngaji ilmu fardu ain, ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Sekalipun suami dia marah, dia daripada keluar. Tapi kalau lah ni tak payah keluar dah dengan melalui live YouTube lagu ni, tak payah keluar dah. Tapi kalau terpaksa kena keluar, maka tak ada hak suami. Kalau suami tak rela sekalipun dia supah setara mana pun, maka isteri boleh keluar dan tidak berdosa. Bahkan suami hak halal tu pula jadi kau berdosa. Kecuali suami pandai mengajar ilmu fardu ain. Dia mau tanyalah soalan gapo-gapo hang boleh jawab belaka, maka tak perlu lagi keluar nak mengaji dengan orang lain. Maka tiada dikira derhaka apabila keluar kalau belajar ilmu fardu ain ke gapo, maka tidak dikira derhaka. Jika ia keluar kerana belajar hukum haid, tak dikira derhaka. Tok laki dia mengaji, tanya masalah haid tak boleh. Lepas tu, hamba kena tubik mengaji dengan orang lain, kena pergi benadah dengan orang lain. Wajib. Hak ni buat apa kena belajar? Sebab ada kaitan dengan ibadat fardu kita. Ibadat sembahyang, ibadat puasa, ibadat iktikaf ke apa, maka dia ada hukum mengenai hak ni. Maka kena belajar. Dan nifah pula hamba orang Tino ni ada bab nifah beranak lagu mana nifah pun tak reti, tok laki dia pun tak reti. Maka wajib suami memberi pelajaran agama. Sama ada dia nak wis diri ataupun kebenaran kepada isteri dia untuk pergi belajar pak orang lain. Dan sekalian ilmu fardu ain tidak dikira derhaka belaka.
Belajar ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu nahwu tak wajib. Ilmu hadis tak wajib. Ilmu tafsir tidak wajib. Ilmu sirah tidak wajib. Ilmu qiraat tidak wajib. Ilmu baca Quran tak wajib. Hok baca Fatihah wajib. Kalau tak erti baca Fatihah, wajib dia kena keluar. Kalau isteri suami dia tak boleh hajar, wajib dia kena keluar. Manakala belajar surah lain, tak apa. Kalau suami dia kata awak tak payah lagi ngaji, awak duduk rumah. Saya tak pandai ngaji Quran, tak apa. Lepas tu Fatihah awak pandai dah? Pandai dah, boleh semaya, tak apa, tak ada masalah apa. Bahkan wajib ke atas keluar, ke atasnya, ke atas perempuan itu keluar bagi mempelajari segala fardu ain. Bukan kata boleh keluar, bahkan wajib keluar. Isteri tu wajib keluar, jangan duduk dalam rumah. Kalau isteri suami tu marah pergi mengaji, wajib kena keluar, pergi belajar ilmu fardu ain. Lah ni terbalik. Suami lari pergi ngaji fardu ain, tak boleh pergi. Apa suami saya lari? Suami awak lari pergi maiding, saya lawan. Maiding, tak boleh. Saya tak dengar kata. Apa duk biar saya duduk dalam rumah? Saya nak pergi maiding. Saya nak pergi derak. Saya nak pergi shopping. Saya nak pergi jalan-jalan. Lawan pula suami kerana benda lagu tu. Kerana ilmu fardu ain. Tak boleh. Apa awak tak mari ngaji? Kesian awak fardu ain. Suami saya tak bui, tak boleh lah. Malah lah nak balah. Kalau pergi maiding, maiding saya lawan. Hak ni jadi pening. Suami pun, isteri pun mabuk juga. Fardu ain wajib kena keluar. Dan haralah atas suaminya menegahkan isterinya. Harai pula suami berdosa kerana halal isteri dia daripada nak berkenalan dengan Tuhan, nak mempelajari ilmu hak fardu ain atas dia, nak belajar cara mana ibadat dia yang betul, lagu mana nak belajar ilmu tasawuf hati yang betul. Maka harai atas isteri suami halal lagu tu. Daripada keluar, harai suaminya menegah isterinya daripada keluar kerana hendak menuntut ilmu fardu ain. Harai berdosa. Jika si suami itu bukan orang alim. Kalau dia alim, dia boleh hajar dah, tak apa. Maknanya belajar dengan saya lah. Tak usah duk pergi gelenyar lah mengaji dengan ustaz-ustaz tu. Awak bukan nak pergi mengaji sangat, duduk ita ke ustaz tu pula. Ngaji dengan saya lah. Saya tok laki awak, ita saya sudahlah. Tak sih, tak puas hati nak pergi ngaji dengan ustaz selebriti. Nak pergi ngaji dengan ustaz hok semak tu. Lepas tu saya supaya nyepak ni tak sih. Tak boleh. Ngaji dengan tok laki dia kalau dia alim. Orang lain ni banyak jenis juga. Pilih ustaz hok semak pun ada juga. Kalau ustaz hok tua-tua, hok tasawuf tak sih dengar. Kalau ustaz hok muda-muda hok semak agak pas lekat dengan anak murid. Pas macam-macam duk mengadulah soalannya. Soalan rumah tangga, soalan dalam kain punya mesyuarat juga. Tanya masalah kepada. Kena pula ustaz-ustaz hok muda pula. Allahu Rabbi ujiannya lah. Kalau hok menadah tu mokcik-mokcik tak apa. Mari hok muda-muda Allah ujian. Jadi kalaulah tak perlu dah kita keluar, cukup dengan suami kita, maka tak perlu. Lainlah kalau suami kita pun tak erti apa, dia ibadat pun tunggal langgar, maka kita pergi belajar dengan orang alim, wajib hukum dia. Tak ada istilah suami nak halal, berdosa pula dah. Tiap-tiap hari saya nak keluar. Dah tak lepas lagi fardu ain saya, nak keluar tiap-tiap hari terpaksa dah. Tiap-tiap hari ada masalah, nak tak makan suami tak boleh pula, berdosa pula. Di samping kita kena tunai hak kita sebagai isteri, sediakan makan minum dia, kelengkapan rumah beres belaka dah, kita pun keluar. Ni pergi mengaji fardu ain wajib juga. Patut nafkah. Cara ke rumah kau berapa dia? Kena cara juga. Jadi kena balance lah. Nak keluar pun keluar juga. Nak agak sejak ya duduk rumah. 2-3 jam lagi duduk luar. Nak sabar lah. Tetapi jika si suami itu seorang yang alim, wajiblah atas suami mengajar isterinya. Tok laki dia alim, maka wajib dia ajar isteri je. Ataupun isteri dia wajib bertanya.
Baik kita tak reti bak semaya lagu mana? Suami dia ajar. Nah. Maka ketika itu haralah ke atas perempuan itu. Ketika mana? Ketika suami dia tu orang alim dan suami dia kata marilah nak mengaji dengan saya. Puas bae tengok muka abang nak mengaji dengan orang lain. Tak boleh. Kalau suami dia kata nak mengaji dengan saya, awak tak usah tobiklah. Saya cemburu, awak tobik. Awak tobik duk janguk apa semua nak mengejah ustaz tu kau lagu mana? Macam-macam Sunat bagi suami itu ada perasaan cemburu, ghirah. Kerana dengan perasaan cemburu ni lah seorang suami ada semangat nak jaga isteri dia. Kalau suami tak ada perasaan cemburu ikut mau nak pergi dengan siapa dia jatuh mana kau apa dia, tidak ada perasaan ghirah langsung. Manakala kalulah orang perempuan pula makruh hukum dia dah. Makruh hukum dia makruh hukum dia cemburu ni. Maka haralah atas perempuan itu keluar daripada rumahnya. Haram keluar daripada rumahnya. Nombor 3. Antara benda-benda yang menyebabkan isteri itu derhaka. Satu, menegahkan suami daripada mengambil kesedapan. Kedua, keluar daripada rumah. Ketiganya, enggan berpindah bersama suaminya. Katanya tok lelaki dia, awak marilah rumah saya. Tok lelaki dia kata mari rumah, ajak mari rumah. Tak saya mari nak duduk rumah tok tua dia, nak duduk rumah dia. Kita sewa, kita beli dah rumah, marilah duduk dengan saya. Tak saya be, saya tak saya nak duduk dengan mak ayah saya lagi Tak saya duduk dengan abang. Maka derhakalah isteri dengan sebab lagu tu. Kepak je menyelok pintu ketika suaminya hendak masuk kepadanya. Selok pintu. Suami nak masuk dalam biliknya selok pintu dah pula. Tekan molek beyo. Acu nak masuk dalam bilik, peraknya tutup pintu. Nyo koci dah pula. Tak cakap panggil lah kawan tu. Tak cakap buat miau, miau. Gagu dinding pun tak dengar juga. Maka hukum dia berdosa. Kerana apa? Selok pintu ni tidak benar ke diri dia. Tak tu? Dia tak izin dah tu. Jangan duk selok pintu. Kena open air semacam. Pintu ni ada makna dua. Ada makna pintu sungguh-sungguh. Ada makna pintu lain. Jangan halal daripada ni. Nama kiacu nak masuk, perok selok pintu. Jangan. Nyanyalah kok kawan tu. Baru duk berlatih silap apa semua. Tak jadi apa. Tak boleh nak bersilap. Kelima, meminta cerai. Yakni meminta tolak. Berdosa dia. Minta tolak. Berdosa hukum dia. Cik Abel dia molek dah. Orang bertanggungjawab dah. Wi makan dah. Nafkah zahir pun bui. Pitih pun bui. Nafkah batin pun bui. Tiba-tiba minta cerai. Tanpa sebab-sebab yang tertentu. Maka hukum dia berdosa. Hak ni lah cerai yang Allah Ta'ala marah. Nabi kata, abghadul halali indallah at-talaq. Benda halal tetapi Tuhan tidak suka, maka perceraian. Kat orang Tino ni, setengah tu orang Tino ni jahat. Lagu mana jahat dia? Okey, dia nikah. Apabila dia nikah, dia minta dengan lelaki itu mas kahwin yang mahal-mahal. 30,000, 40,000. Maka apabila menikah setubuh 2-3 kali, dia pun rasa sedap, hak Tino pun rasa sedap, hak jantan rasa sedap. Tanpa sebab apa dia minta cerai. Ni cerai hak zalim ni. Cerai awak nyanyo kepada lelaki. Dolar PT 30,000 dia ambil dah. Setubuh dah be. 3 kali jadilah be. Pas kawan tu, saya nak minta cerai. Saya salah ke apa dia? Saya nak minta cerai. Saya ada masalah ke apa dia dengan awak, saya nak minta cerai. Maka sebab itulah kuasa cerai itu berada di suami. Kerana apa? Kalau isteri ada kuasa cerai, maka sukalah isteri boleh mah kahwin lagi.
boleh nak cerai. Nak tukar jantan mana boleh tahan nak tukar dia. Boleh petih lagi. Boleh. Sebab tu kuasa cerai berada di suami. Saya tak saya cerai awak. Apa sebab tiba-tiba dia merayu, dia pergi royak ke orang ni, lagapo mengadu, akhir sekali cerai. Maka hukum dia berdosa kerana menganyai orang. Wak nyanyo ke orang. Mana kalau bercerai dengan sebab tertentu, seperti suami tu jahat. Suami tu sepak dia, jek dia, tumbuk kau siku balik kau tok guru silap pula tu. Nyo karate, nyo lipat wak koci mati, gajah berendai, bahai belaka, ular sawo belik. Mamok, selok kawan tu kon dia. Silap tumbuk lada sikit nyo sepak atas muka. Tu ada sebab. Tapi kalau minta cerai dengan tidak ada sebab, maka hukumnya haram kerana menzalimi lelaki. Mas kahwin awak boleh dah. Setubuh awak boleh dah. Patut awak nak tinggal lelaki tu. Dia nak cari mana 30,000 pula. Hak jantin nolah ni. Orang tinolah ni minta mas kahwin 10,000, 20,000. Suruh baca Fatihah siratal labi. Allah lah. Kaki panjang pendek. Nampak gigi tak gosok, minta 30,000. Allahu Rabbi. Lainlah kalau tubuh comel kemain boleh baca qiraat nahwu aling 20 boleh 13 wali pula. Apa hati bayar 30,000. Ni tak tahu putus kayu. Lepas ngaji you gapo FO. Masuk tak reti gola tak reti tak tahu gapo reti main TikTok main handset ya. 30,000 nak demo. Jual Nabi kata pernikahan yang paling berkah, yang paling sedikit mahal dia. Sekali pun ada hak bagi perempuan nak minta mas kahwin banyak-banyak. Hak tu bak tolak cerai. Maka hak kata jadi haram minta tolak cerai ini, suami tak ada masalah gapo dia kabar-kabar minta cerai. Kabar-kabar minta cerai. Antaranya adalah suami berkahwin baru. Ada perempuan, abang jahat lah ni. Apa abang jadi jahat? Abang nikah baru. Nikah baru tu jahat ke? Nikah baru tu zalim ke tak? Tak. Maka kalau semata-mata alasan berkahwin baru, hak tu tak boleh. Tidak jadi zalim seorang lelaki berkahwin baru. Nikah 2, 3, 4 tidak jadi zalim. Tetapi kalau dengan nikah baru dia paksa isteri dia, gapo dia ikutlah, gapo-gapo dia. Main perasaan brainwash isteri dia sampai jadi tekan nak bunuh diri lah gapo dia, suruh salah dengan isteri muda lah, suruh gini suruh gapo dia. Hak tu bab lain pula. Tapi semata-mata berkahwin itu tidak ada alasan untuk isteri minta cerai. Kerana berkahwin baru itu adalah sunnah Nabi. Kalulah kita kata berkahwin itu, nikah baru itu adalah zalim, Nabi lah bapak zalimnya. Dah Nabi nikah berapa? Maka Nabi tak pernah ajar menzalimi perempuan. Nabi nikah ramai tapi Nabi tak pernah buat khianat ke orang. Maka kalau seorang lelaki boleh nikah ramai dan tidak menzalimi perempuan, nafkah dia bui molek, zahir batin dia bui molek, giliran bui molek dah, kecek pun lemah lembut dah, pandai jaga hati isteri, maka tak ada alasan semata-mata awak berkahwin baru jadi jahat. Tok Qadi tanya, dia pukul ke awak? Tak pukul. Lepas tu dia ada curi duit awak ke tak? Tak curi. Lepas tu apa awak nak cerai ni? Sebab dia nikah 2. Lepas tu nikah 2. Dia ada malam-malam dia tak mari tidur ngamba. Dah nikah 2, okay, dia kena bagi 2 lah, kena faham lah. Maka tak ada alasan seorang perempuan dan dikira berdosa juga kalau dia minta cerai dengan sebab alasan itu semata-mata. Tapi kalau kerana apabila nokok nikah 2 dia tak win nafkah, dia jadi sesuai dengan tanggungjawab dia, hak tu bab lain. Bukan bab perkahwinan semata-mata dah. Keenanya bermasa muka sesudah bersihnya. Sudah bersihnya daripada haid dan nifas. Orang ketika haid dan nifas, perempuan perangai dia biasa berubah. Kita kena faham orang jatuh, kena faham perangai orang tino. Apabila dia mari kota, maka dia panggil hormon dia tak betul. Maka dia akan berubah, perasaan dia cepat sensitif, cepat berubah. Kerana apa? Kerana dia tengah sakit. Period ini, keluar haid ataupun nifas,
Dia sakit. Nak tobek kena hak seguguk pula gak, hak sakit ketika haid lagi-lagi lah berubah. Maka muka dia masam, dia jadi cepat marah, cepat terasa tu standard dia dah. Seorang lelaki tak boleh kita kata awak ni dulu molek. Apabila mari kotor perangai jadi huduh selalu. Jadi masam mulut jadi malah. Tak apa, memang standard dia dah. Perempuan dia yakin jadi lagu tu. Maka kena faham. Maka kalau perempuan mulut dia jadi masam ke, kelakuan dia jadi tak berapa comel ketika haid ni, dimaafkan. Kerana memang tabiat dia dah. Kita berkali kalau orang jatuh mari haid pun jadi begitu juga berkali. Nah, cuma kita tak mari, kita tak tahulah. Maka kalau ketika haid dia bermasam muka, maka tidak ataupun dia memang jenis masam muka. Nikah dengan jenis style lagu tu. Ada manusia kan jadi mulut masa lagu tu. Kita tengok pun serabut. Dia kalau kita masa depan dia marah. Dia masa cetung. Tak ada benda happy pasal. Kecek wak style ada masalah. Bagi tak ada masalah pun style serius lagu tu. Nah, kalau dia style masa lagu tu maka tak jadi derhaka juga kerana tabiat muka dia dah masa lagu tu. Kalau senyum tu jarang bertemu. 15 tahun sekali. Tu pun 2 saat saja. Jarang berlaku lagu tu. Maka kalau tabiat muka dia masa, tak boleh nak kata lagu mana, memang tabiat dia dah beranak dalam cukur kau guano tak tahu jadi masa lagu tu. Nah. Ketujuhnya, dan beberapa perkara lagi yang akan disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Ni benda-benda yang menyebabkan seorang perempuan itu dipanggil derhaka. Maka kalau kita nak jadi isteri yang solehah, tak sodok tengok orang, tak sodok tengok suami kita nak jadi kau isteri solehah. Isteri solehah itu bukan dengan pengiktirafan suami kita. Kita baik dah, suami kita tak terima kasih. Kita khidmat dah, suami kita tak puji kita. Kita dipanggil isteri solehah. Dapat pahala 100%. Isteri suami kita tak tunai tanggungjawab dia pun, tak ada masalah. Yang penting kita tunai tanggungjawab, maka kita dipanggil isteri solehah. Nah, akibat melakukan perbuatan menderhakai suami. Wallahu a'lam. Apabila derhaka, gapo dia kena? Tino ni kena gapo dia? Kena rotai ke? Kena piak ke? Gapo dia? Maka Islam ajar lagu mana nak mendidik seorang perempuan. Jangan dok kata zalim Islamnya suruh rotai, nak suruh gapo. Dak, Islam lah paling bersih sekali, paling lemah lembut dengan perempuan. Paling menjaga perempuan, tak adalah agama paling menjaga perempuan, iaitu agama Islam.